Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para hadirin yang terdiri daripada beberapa entiti. Jadi untuk pemakluman awal sesi ini akan direkod sebagai salah satu kami punya SOP, dan sebab sesi ini juga sebenarnya adalah satu kerangka penting dalam projek Kod Jawi sebenarnya. Jadi mungkin Ustaz Razak lah yang paling muda sekali mungkin untuk mendengar tentang perkataan Kod Jawi ni. Tapi saya dah berikan beberapa artikel lah beberapa artikel yang mungkin tak baca lagi Ustaz. belum baca lagi. Okey, tak Baru apa. baca sikit je. Tak apa. Ini nak ambil cermata jap. Okey. Saya kongsikan sikitlah dulu tentang sinopsis buku Ustaz ni. Ini sinopsis buku Tadabbur Easy for jilid 1. Ni sinopsis dia saja dah. Saya dah order 2. Kitabun anzalnahu ilaik mubarakul liyadabbaru. Ini adalah sebuah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan, ikan tadabbur ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang yang mempunyai fikiran. Jadi kemudian ada lagi kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan pada zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kan tak ingat kot biasa kan. Jadi Ustaz Razak ni nanti mungkin nanti waktu sekejap lagi saya minta Ustaz Razak perkenalkan diri lah. Kan? Ustaz Razak dah belum? Dah. Ustaz, saya share Ustaz sinopsis tadi. Kan? Okey, jadi mungkin saya perkenalkan diri tadi tu mungkin secara ringkas. Perlu tak untuk Ustaz Razak bagi perkenalkan diri Ustaz? Kalau ada nak tanya kami dah lama kenal. Sebab dalam konteks projek Kod Jawi dah lama. Jadi kenal. Ustaz Razak silakan Ustaz taruh sikit. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abdul Razak bin Muhammad ni. Saya kelahiran Selangor, bukan Penang. Ayah semua Selangor. Sekarang ni saya bertugas di Mahtafiz Al-Quran Al-Itqan Taman Nirwana Ampang dan masih tinggal pun di Ampang. Jadi mengenai dengan mesyuarat ni saya minta maaf sebab saya tak sangka dia formal macam ni. Saya pun baru je dapat maklumat daripada Ustaz tentang Kod Jawi ni, dan masih baru sangat tentang Kod Jawi ni, mungkin masih macam baby lah, saya tak tahu benda sebenarnya. Terkejut juga bila dengar tu tentang Kod Jawi ni, dan sempat baca sikit tadi artikel yang di share pada saya, cuma tak habis baca sebab saya masih bertugas tadi, sampai pukul 1 lebih bertugas lagi. Jadi insya-Allah saya harap ada manfaatnya, insya-Allah kita dapat bersama. Kalau ada kekurangan sebagai pihak saya minta maaf dulu, dan saya insya-Allah ingin tahu sangatlah apa benda sebenarnya perkara Kod 19 ni. Setakat tu insya-Allah taruh saya. Ustaz dulu ngaji mana Ustaz? Ngaji kat mana? Ngaji Quran lah. Saya okeylah, yang akhir sekali formal lah, pelajaran secara formal di Universiti Ummul Qura Makkah. Universiti Ummul Qura Makkah Mukarramah. Itu yang formal lah. Mengaji masih mengaji lagi. Kita ngaji sampai mati. Insya-Allah. Allah. Amin ya Allah. Jadi kita ada Al-Maki di sini. Jadi alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas ta'arufnya tadi, dan kami amat berbesar hati kalaulah apa yang kami cuba berkongsi di sini sebenarnya satu perkara yang sebenarnya dekat sangat dengan apa yang Ustaz buat sebenarnya apa yang kita buat Ustaz. Jadi Ustaz pun maklum, kami ataupun saya sendiri daripada Instaklim Ustaz pun saya dah berulang-ulang duk bercerita jadi kami ni vocational dan sebagainya, tapi intipati Instaklim yang kami jalankan di sini ataupun di Mahtafiz kami selama daripada tahun kalau miladiahnya tu tahun 2013 lebih kurang adalah memang awal-awal tu penghayatannya tu dari segi tadabbur Ustaz. Sebab kita mengambil langkah mereka yang menghafal Quran itu wajib
mengamalkannya, kan? Ada penghayatannya. Jadi sesuatu kita buat kerangka siapa tu? Ustaz Widus ya? Yang baru masuk. Ya, betul. Ya, ya. Ustaz Widus. Dr. Widus. Belum. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Jauh kedengarannya. Baru sampai, Ustaz. Okey, tak apa Ustaz. Sementara yang baru fresh ni, saya perkenalkan ada yang lain mungkin Ustaz Dr. Widus mungkin maklumlah ada dari persatuan daripada Taklim. Ada seorang tu sahabat saya ni Ustaz Dr. Widus, Ustaz Abdul Razak. Okey. Ustaz Abdul Razak, dia mudir di Mahat Hafiz Al-Itqan. Okay. Tadi baru je selesai tadi takruf. Jadi bersama dengan kami baru ni Ustaz Razak, ni Dr. Widus. Dr. Widus, bagi mukadimah sikit. Ustaz Razak nak kenal. Ya, saya nak kenal. Tak nampak lagi muka. Ta'aruf. Okey. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Ya, secara ringkas, jadi kami mengalu-alukan Ustaz untuk ikut bersama dengan tim dalam memperkasakan Kod Jawi seperti yang sedia maklum. Untuk makluman Ustaz, saya pensyarah di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. Almost dah 5 tahun dah saya di sini. Jadi latar belakang pendidikan saya bachelor sampai PhD semuanya di Azhar, di Fakulti Usuluddin Kahirah, jurusan Tafsir dan Ilmu Al-Quran. Saya sendiri Ustaz dari Sulawesi Selatan. Kalau Ustaz perasan di map Nusantara itu dia bentuk huruf K kepulauannya. Pulaunya bentuk huruf K, ya. Jadi saya dari Sulawesi Selatan, dari Indonesia. Saya rasa itu sudah cukup untuk pengenalan daripada pihak saya. Terima kasih. Ustaz, tadi ada permintaan Ustaz nak tengok muka Ustaz. Aku dah bagi, oi. Tak nampak ini. Betul ke? Nampak Ustaz? Oh, okeylah. Handsome pun. Ingatkan tengah mandi ke apa Ustaz? Kenapa? Tadi tak nampak, gelap. Oh, ya, okey. Okey Ustaz lah. Okey, baik. Terima kasih Dr. Widus. Okey Ustaz Razak ya, boleh ya? Okey. Dah. Baik. Jadi yang lain tu kami dah saling mengenal dan malah Dr. Widus juga salah seorang daripada orang penting dalam perjalanan yang kita namakan tadi Kod Jawi. Okey. Nanti ada sejarah dia sendiri. Cuma pada hari ini saya nak memperkenalkan Kod Jawi ni adalah satu perkara yang terasas dan ia bukannya dicari-cari. Ia terasas melalui kaedah macam mana saya sebutkan tadi pada Ustaz Razak tadi, penelahan dan juga tadabbur Al-Quran. Dan dia bermula dengan bacaan Al-Quran yang secara konsisten dan secara harian, tiap-tiap hari dan tanpa putus, sehinggalah berlakunya satu penetapan akhirnya tu dan selama 31 bulan. Dan sebenarnya penelahan berterusan dan akhirnya terzahirlah Kod Jawi. Kan? Ia bukan sesuatu yang kita nak cipta, nak adakan, kita nak buat, tak ada. Kami di sini di Mahat Hafiz Al-Quran berpegang bahawa ini adalah satu anugerah, dia bukannya satu ciptaan manusia. Kan? Jadi atas dasar tu selepas daripada bulan ke-31 penelahan Al-Quran itu terhasilnya Kod Jawi. Kod Jawi itu terus dipraktikkan, diaplikasikan dan itu yang dikaji oleh pihak USIM. Ia sebagai satu kaedah grounded theory lah. Dan beberapa penemuan baru telah ditemukan berdasarkan aplikasi Kod Jawi, antaranya skim tabungan ibadah kurban dalam talian yang hari ini telah menerima beberapa pengiktirafan, antaranya Bank Negara sebagai satu-satunya sistem dalam koperasi di Malaysia yang adanya lesen pengambilan deposit luar
dan telah menerima sijil pematuhan syariah. Okey, itu satu perkara untuk dan ia juga telah dipatenkan. Di Tim Tabungan Ibadah Kurban dalam talian telah dipatenkan sebagai satu dasar perekonomian Islam. Ia dipatenkan di bawah itu, di bawah MyIPO. Apa nama Melayu dia? MyIPO. Perbadanan Intelek. Perbadanan dan harta intelek. Harta intelek. Jadi dalam masa yang sama, kod Jawi ini juga telah di copyright, telah ada pemiliknya masih ada dan telah dipatenkan oleh pengasas kami sendiri, Cik Muhammad bin Abbas, dia telah dipatenkan. Jadi ini secara asas kita nak nampakkan sejarah awal. Dan kod Jawi ini bukan satu yang dicipta, ia tercipta berdasarkan pertama sekali itu penelahan dan tadabbur Quran tadi Ustaz Azhar. Hasil tadabbur tu maka terhasilnya kod Jawi. Dan nanti kita akan nampak apa itu kod Jawi pula. Dr. Nusyara boleh terangkanlah. Okay? Cuma yang saya nak berkongsi dekat sini supaya apa yang kita hasrat awal sebenarnya kod Jawi itu bila diaplikasikan dan malah dia menghasilkan penemuan baru, malah ia telah mendapat satu, kita tak sebut satu pencapaian, tapi kajian kod Jawi selepas itu diaplikasikan pula dalam kajian batu bersurat Terengganu dan menarik minat Muzium Terengganu untuk memanggil kita untuk dibentangkan di Muzium Terengganu pada tahun 2018, tak silap saya, 1441 Hijriah. Pada waktu itu diadakan satu ni sebelum PKP lah kan, jadi memang boleh kehadiran semua kan, dapat liputan yang luas di Terengganu waktu itu, dipanggil semua IPT dan kita adalah satu-satunya Mahat Tafiz kan, yang bentangkan kajian berdasarkan kod Jawi kan, dan kaedah integrasi bacaan Quran tadi itu kan, kita patenkan juga sebagai satu kaedah dinamakan bacaan ketetapan. Jadi sehingga ke saat ini kan, kod Jawi telah mula diterima oleh institusi-institusi yang berautoriti kan, dan di pelbagai bidang. Jadi walaupun bermulanya kod Jawi ini terasas melalui tadabbur Quran tadi tu. Jadi ini yang kita nak bawa sahabat-sahabat Ustaz Razak kan, sebagian yang kami dapat kumpulkanlah. Sebenarnya ada lagi tadi kan, dia minta maaf tak dapat cari line, panjat-panjat pokok pun tak dapat line kan, kat kampung kan. Jadi apa, nanti insya-Allah kita akan bertemu juga. Jadi ada beberapa program kesinambungan selepas daripada itu. Kod Jawi ini telah dibawa kepada beberapa pihak. Nanti insya-Allah Encik Hafiz boleh kongsikan sedikit kronologi bagaimana kod Jawi ini melalui beberapa transformasi ataupun revolusi, dia panggil evolusi ke ya? Ada bukan evolusi. Maksudnya dia berada pada beberapa tahap, malah hingga ke saat ini kita berjaya ataupun kita telah diterima kan, untuk mewujudkan jawatan kuasa induk teori kod Jawi kan, yang di penasihat kami Tan Sri Abdul Latif kan, dan malah menarik minat beberapa pakar daripada berbagai bidang, sebagai contohnya Wang Sarian, Tan Sri Profesor Hashim Musa kan, dan beberapa nama lain lah kan. Jadi benda dah semakin membesar Ustaz Razak kan, dan cuma pihak kami di Instaklim yang sebagai pemegang amanah ada pemiliknya kan, dia kod Jawi ni dia ada pemilik, dia ada copyright kan. Atas dasar itu kita tak nak mengubah sehingga akhirnya kod Jawi ini bila dah tersebar kan, hilang objektif dia kan. Sebab kod Jawi ini asasnya memang Al-Quran dan Sunnah, supaya bila end user ataupun pengguna akhir yang menggunakan kod Jawi, dia kena ingat bahawa kod Jawi ini mengingatkan setiap manusia ia berasal dari Quran dan mengingatkan manusia tentang Quran. Jadi atas dasar itu kami perlukan pemikir-pemikir kan, maksudnya
ilmuwan-ilmuwan yang berlatar belakangkan Quran sebenarnya Ustaz. Kan, untuk sama-sama melihat dan cakna terhadap kepentingan, sebab bagi kami ini adalah penemuan abad baru. Kan, kenapa dia penemuan? Sebab dia terhasil bukannya kita nak cari, sebab dia terhasil daripada Quran, dan itu boleh dikongsikan oleh pihak USIM sendiri, mereka yang mengesahkan, mereka lah pakar yang melihat petunjuk ini, dan kami hanya memulakan, kan, di instan ini hanya memulakan. Jadi perkara ini bukan untuk disimpan-simpan, untuk disebarluaskan bagi manfaat ummah. Ya, jadi mungkin dekat situ sebagai satu mukadimah awal Ustaz, kan, mungkin Ustaz nak bertanya apa itu Kod Jawi. Kan, jadi kalau penulisan yang saya berikan, saya kongsikan pada Ustaz tadi tu, satu dari jurnal daripada USIM sendiri, dan kemudian yang satu lagi penulisan bebas daripada pensyarah Uniten. Jadi masuk dia dah, sekarang kami ada beberapa MOU juga dengan IPT, dan bagaimana saya maklumkan pada Ustaz Razak, perkara ini dah semakin membesar, cuma bagi kami ia perlu dipelihara objektifnya. Objektifnya maksudnya Kod Jawi itu asasnya itu adalah Al-Quran. Kita tak nak nanti orang beranggapan Kod Jawi ini adalah sekadar seni, sekadar ia adalah satu teknologi. Sebab bagi kami ia teknologi yang terhasil daripada Quran. Noktah begitu. Supaya akhirnya mudah-mudahan mereka walaupun yang bukan Islam yang nak guna Kod Jawi, mereka juga sebenarnya guna Quran. Jadi begitu asasnya. Jadi cuma kita sekarang ni sebagai ilmuwan ataupun sebagai mereka yang sedang melaksanakan tu, kita lah yang memulakan. Dia masih baru lagi Ustaz, walaupun usianya daripada 1429 Hijriah. Berapa tahun dah tu ya? Kalau seorang boleh kira kan. Sampailah 1442 Hijriah ni, tu tempoh Kod Jawi tu sehingga ke tahap ini. Dia masih lagi bersifat falsafah, masih dalam bentuk pengkajian ilmiah di IPT. Jadi saya haraplah mungkin tempoh waktu saya untuk bercerita tentang mukadimah ini cukup untuk info awal Ustaz Razak. Untuk perkara-perkara yang mungkin Ustaz Razak terfikir untuk bertanya, you know my number. Ustaz ya. Jangan salah nombor Ustaz. Kita roger Ustaz kan. Jadi sebenarnya kami berbesar hati untuk menjemput Ustaz Razak juga menjadi sebahagian daripada tim kami yang besar sebenarnya kan. Jadi itu dulu Ustaz daripada saya. Jadi saya untuk perkara seterusnya yang berkaitan tentang mungkin persoalan yang simple je mudah, apa itu Kod Jawi kan. Jadi saya ingin menjemput Dr. Shala, mungkin boleh berikan contoh kan. Boleh Dr. Shala? Okay, terima kasih Ya, Ustaz. kita dalam 15 minit ke gitu kan. Okey, silakan. Okay, pertamanya mungkin saya boleh nampakkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pertamanya mungkin saya boleh nampakkan apa dia pengkajian Kod Jawi itu sendiri. Saya kongsikan slide, boleh Ustaz? Boleh. Boleh kan? Nampak ke? Nampak. Nampak Okey. Pertama-tamanya penemuan Kod Jawi ni yang kita nampak ialah sebagai, kita panggil satu teori baru. Dan ini yang mana pengkajian ni menampakkan adanya kolerasi di antara susunan huruf Jawi dengan susunan surah dalam Al-Quran. Maksudnya di sini, setiap huruf Jawi mempunyai makna khusus berdasarkan kesimpulan intipati setiap surah. Dan fenomena ini nampaknya piawai untuk semua sebutan perkataan yang dibunyikan dalam bahasa Melayu. Jadi kalau kita tengok, saya nampakkan ini adalah Kod Jawi yang dah dimudahkan dalam jadual, ya? Yang mana yang dinampakkan tentang kolerasi tadi pada surah 1, contoh surah Al-Fatihah, kesimpulannya adalah intipati, kesimpulan surah Al-Fatihah itu memberi maksud kepada huruf alif. So alif
dan alif sampai nya tu disusun mengikut turutan surah. So bila dinampakkan adanya daripada pengkajian ini, nampaknya ada satu kolerasi di antara susunan huruf dan juga maksud di dalam intipati surah tersebut. Contoh, untuk Al-Fatihah, kesimpulan kepada surah yang telah disimpulkan adalah aturan. Untuk keseluruhan Al-Fatihah itu, kesimpulan ataupun intipatinya adalah aturan. So jadi kod jawi kepada alif itu adalah aturan. Contoh ba, kesimpulan kepada surah Al-Baqarah adalah dasar. So jadi kod jawi untuk ba adalah dasar, dan seterusnya. So setiap satu surah tu telah ditelaah dan telah dikaji oleh pihak Instaklim dan didapati ada satu boleh diletakkan satu perkataan untuk menjelaskan tentang kesimpulan surah. So jadi di sini apabila telah ada kod yang di sebelah kanan ni, dan diteskan ataupun diuji kaji dalam pelbagai perkataan bahasa Melayu, kita nampak dia dapat menjelaskan banyak maksud yang lebih terperinci dalam setiap perkataan. Dan ini membolehkan penerokaan ilmu Al-Quran itu berlaku. Saya nampakkan contoh sekejap. Ataupun sebelum saya pergi contoh, dia adalah seperti macam ni. Setiap perkataan tu adalah macam kalau kita tengok bahan ataupun sebatian kimia, dia ada contoh metanol, dia ada karbon, hidrogen, dia ada oksigen dan hidrogen juga. So, jadi setiap satu atom ni dia ada perincian sifat masing-masing, tapi dia datang dalam bentuk CH3OH. So dalam kod jawi ni maksudnya setiap perkataan tu dia ada maksud sendiri berdasarkan intipati surah tadi. So jim ada maksud dia, alif ada maksud dia, waw ada maksud dia, ya ada maksud dia. Ini contoh yang saya nak nampakkan mudah. Saya nak nampakkan contoh macam mana diaplikasikan. Sekejap. Saya buka lagi satu slide. Contoh pada perkataan nama. Pada perkataan nama, nun tadi, kalau kita tengok dalam jadual kod jawi, nun tadi adalah pembeza. Alif tu, kod jawinya adalah aturan. Mim, kod jawinya adalah pedoman. So apa ada pada nama? Kalau daripada definisi DBP, nama itu hanyalah panggilan atau sebutan bagi orang, barang, tempat dan lain-lain. Tapi dengan kod jawi, kita dapat nampak nun itu adalah pembeda. So untuk menjelaskan ni, nama perlu ada, kita perlu ada nama sebab nak membezakan antara seorang A dengan seorang B, seorang C. So jadi kod jawi itu boleh menjelaskan maksud nama tu dengan terperinci. Alif tu adalah aturan. Aturan ni maksudnya dengan nama tu kita boleh mengatur. Contoh kalau dalam Dewan Peperiksaan, kita boleh atur pelajar-pelajar ikut dia punya alphabetical order, ikut dia punya susunan nama A, B, C dia ataupun alif bata dia. So jadi dengan nama tu juga satu-satu aturan tu boleh dilaksanakan. Dengan nama juga adanya pedoman. Maksudnya kita boleh dapat pedoman. Contoh kalau orang kata nama Kementerian Pendidikan, so ada pedoman. Oh, Kementerian Pendidikan ni dia mengendalikan urusan-urusan pendidikan. So pada nama tu sangat penting untuk memberi pedoman kepada kita tentang siapa dia ataupun apa dia, jabatan apa ni. So jadi dengan kod jawi dia boleh memperincikan maksud kepada perkataan nama tu. Bukan hanya dia hanya panggilan atau sebutan. So jadi dia memberi nilai tambah kepada sistem pemaknaan dalam bahasa Melayu apabila kita menggunakan kod jawi. So saya bagi contoh yang kedua. Contoh perkataan masjid. Perkataan masjid kalau dalam definisi DBP dia adalah rumah ibadah orang Islam.
Tapi kalau kita tengok kod Jawi, dia boleh menjelaskan. Mim tadi kalau kita tengok tetap mim tadi masih pedoman. Dia tak lari. Itu yang kita katakan piawai tadi. So bila dia ada pedoman ataupun cahaya di surah An-Nur, mim. Sin itu adalah kesimpulan kepada surah Yusuf, iaitu prinsip sin. Bila disusun dia berada pada surah Yusuf, sin sini. So maksudnya kesimpulan kepada intipati surah itu adalah prinsip. So jadi jim sumber, yakni kesimpulan kepada intipati surah hidangan, dan dal itu adalah hasil. So kalau kita tengok dal itu adalah pada surah rampasan perang. So jadi perkataan ataupun kod Jawi ni takkan berubah, tapi apabila dia digabungkan menjadi satu perkataan, komposisi itu akan memberi maksud yang sangat dalam. Contoh masjid sendiri, kalau di BP tadi rumah ibadah saja, tapi kat sini kita nampak dekat masjid tu sumber ataupun tempat adanya pedoman. Kat masjid kita pergi untuk belajar, kita pergi untuk dapatkan ilmu. Kat masjid juga adanya sekarang ni macam-macam orang explore tentang fungsi masjid ataupun fungsi masjid yang asal pada zaman Rasulullah tu sangat besar. Dia adalah pusat pentadbiran, dia adalah pusat komuniti, dia adalah jadi pedoman itu sangat besar fungsi masjid tu. Dan masjid juga mesti ada prinsip. Prinsip yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah tu. Dan dia juga adalah sumber sebenarnya. Masjid ni adalah sumber yang boleh memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Patutnya daripada kanak-kanak dan akhir sampailah ke golongan tua. Dia boleh menjadi sumber kepada ilmu yang sepatutnya mereka dapat. Contohnya sekarang kita dah mula explore kepentingan ataupun keperluan masjid tu. Ada yang letak perpustakaan di masjid, ada yang mula nampakkan perluannya ada pusat komersial di sekeliling masjid untuk memperkukuhkan lagi kepentingan masjid tu. Dan apabila masjid tu berjalan dengan baik, fungsinya berjalan dengan baik, pasti dia akan ada hasil yang baik. Hasil kepada qari'ah. So, jadi hasil yang akan membangunkan ummah. Jadi daripada perkataan masjid itu sendiri, bila kita menggunakan kod Jawi, dia akan memberi maksud yang sangat dalam kepada perincian masjid itu sendiri. Jadi kita boleh tengok sama ada satu-satu masjid itu berjalan dengan baik atau tidak apabila dia memenuhi tak ciri-ciri kod Jawi dia ni. Ciri-ciri yang sebenar ada pada masjid berdasarkan kod Jawi. Kat sini kita boleh nilai dia memberi satu karakter. Okay. Saya bagi contoh. Terus perkataan Al-Quran tu sendiri. Kalau daripada perkataan Al-Quran, dia adalah, kalau dia daripada DBP, dia kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad SAW. Memang dia perkataan Arab, tapi dia telah diterima oleh umat Islam. Dalam bahasa Melayu pun kita panggil Al-Quran. Jadi daripada situ juga kita boleh kodkan. Alif itu adalah aturan, masih sama juga. Alif itu adalah aturan, dia tak bergerak. Maksudnya masih sama ataupun perincian maksud dia masih sama. Alam itu adalah orang-orang beriman. Jatuh kepada surah Al-Mu'minun. Qaf itu mentauhidkan dasar, Ra itu yakin, Alif itu aturan semula, Nun itu pembeda. So daripada perkataan Al-Quran itu sendiri, kalau kita gunakan kod Jawi, dia boleh menjelaskan apa sebenarnya Al-Quran itu. Yang sebesar-besarnya dia adalah aturan untuk orang-orang yang beriman. Untuk mentauhidkan dasar-dasar yang ada dalam tu, dasar-dasar perekonomian, dasar-dasar penghidupan tu sendiri, dasar-dasar pendidikan yang ada dalam tu. Ia adalah satu aturan untuk orang-orang beriman mentauhidkan dasar dengan yakin. Dan aturan itu boleh membezakan. Akhirnya orang yang menggunakan Al-Quran itu boleh membezakan antara yang hak dengan yang batil. So jadi daripada perkataan Al-Quran itu sendiri boleh menjelaskan maksud Al-Quran tu yang sebenar. Apa tujuan kitab tu ada. Okey, itu saya tunjukkan beberapa contoh. Maksudnya di sini
apabila kita mengeja perkataan, kod Jawi itu tak akan berubah, tetapi disebabkan oleh komposisi satu-satu perkataan itu yang berbeza yang menyebabkan kita dapat maksud yang terperinci tentang perkataan itu. So saya nampakkan contoh supaya kita boleh nampaklah macam mana kod Jawi itu boleh diaplikasikan. So kita tengah uji cuba sekarang ni perkataan yang lain untuk memastikan sama ada tepat atau tidak dalam pelbagai perkataan yang lain, dan itu yang kita sedang dalam proses untuk membuat MOU bersama DBP. So, kita baru present kepada Dewan Bahasa dan Pustaka untuk bersama-sama meneruskan pengkajian berdasarkan database huruf-huruf yang ada di dalam database DBP sendiri, ya. So insyaAllah. So, tapi walaupun kita nak tak nak dia punya keterkaitan dengan Al-Quran tu jadi luntur. Itu sebab kita adakan juga sesi ni supaya kita ada pakar-pakar daripada ataupun orang yang mahir dalam Al-Quran untuk memberi pendapat ataupun untuk bersama-sama melihat bagaimana kita boleh bawa kod Jawi ni ke depan untuk manfaat ummah. So insyaAllah itu saja dulu setakat ini secara ringkas untuk memberi satu pandangan apa itu kod Jawi, dan saya serah balik pada Ustaz. Mikrofon. Okay, sebelum saya serah kepada Dr. Widus dan Ustaz Razak, boleh faham dari segi konsep tadi tu tak? Saya dah nampak ada sikit gambaran sekarang ni. Ada contoh macam Saya confuse sikit tadi kod ni dengan kod 19. oh ya dia tak sama. Jangan. Sebut kod ni yang risau ya. Betul. Tapi tak nampak dah gambaran dah, insya-Allah. Kami pun pernah ditanya tentang kod tu kan. Tentang kan tak ada kaitan langsung. Okey, insya-Allah. Dari segi macam tadi itulah kita nak menekankan dekat sini bila orang mula mengeja Jawi, bila ada huruf alif di depan, dia langsung kepada sebenarnya mengingatkan tentang surah Al-Fatihah. Begitu. Intipati yang dikompreskan dalam satu surah tu pada satu huruf. Gitu. Alif bermaksud aturan tu adalah compression dia. Tapi kita menolak nilai tafsir makna Al-Quran tu. Tu yang kita ada pakai tafsir. Dr. Widus, silakan Dr. Widus boleh terangkan sikit Ustaz. Silakan. Okey, nampak ya? Nampak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ustaz, saya dipercaya oleh Ustaz untuk mencari hubung kait antara kod Jawi ini dengan tafsir Al-Quran. Ya. Jadi seperti yang sedia maklum Ustaz bahawa, dan saya rasa Ustaz pun maklum bahawa di sebalik penurunan Al-Quran itu ada maqasid. Macam kita punya syariat Islam pun ada maqasid. Ya. Dan ulama yang dikenal sebagai bapaknya maqasid, ya, tak ada ibu maqasid Ustaz, bapaknya maqasid adalah Imam Asy-Syatibi. Jadi beliaulah yang mempopularkan istilah maqasid syariah itu, ya, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta dan seterusnya lah. Ya, dari situlah istilah maqasid popular, ya, matlamat di sebalik hukum syarak diturunkan ke bumi ini.
Ya. Daripada Syatibi, perkataan maqasid itu dipopularkan dan dibawa ke dalam tafsir. Jadi ahli tafsir pun turut menyatakan bahwa Al-Quran macam syariat, di sebalik penurunannya juga mempunyai maqasid, punya juga matlamat. Tetapi antara satu ahli tafsir dengan ahli tafsir yang lain berbeza pandangan. Macam Al-Alusi dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani, beliau menyatakan bahawa maqasid Al-Quran, matlamat utama di sebalik penurunan Al-Quran ada 3, yaitu untuk membincangkan, mendedahkan perkara tauhid, syariat dan akhirat. Manakala pula Said Nursi yang hidup pada abad ke-20, ulama Turki, dalam kitabnya Rasailun Nur menyatakan bahawa matlamat atau maqasid utama di sebalik penurunan Al-Quran menjelaskan perkara tauhid, kenabian, hari akhirat dan keadilan. Ya. Manakala Profesor Dr. Ibrahim Khalifah, Profesor Dr. Ibrahim Khalifah ini dia adalah tok guru saya Ustaz di Azhar. Beliau Allah yarham. Beliau inilah supervisor saya ketika saya master. Beliau ini Ustaz orangnya buta, tapi hatinya Masya Allah melihat. Apa sikit Ustaz saya kongsikan Ustaz. Ini Profesor Dr. Ibrahim Khalifah. Maaf Ustaz ya, sikit ya, kita kalau terlalu serius sangat juga tak bagus. Saya sikit ceritalah beliau. Jadi ini Profesor Ibrahim, kalau rosak dia punya kereta, dia tahu bahagian mana enjin yang rosak. Dan pernah satu kali Ustaz saya ke rumahnya sebab saya dibagi masa untuk jumpa beliau. Saya baca sebab dia buta, saya kena baca tesis saya di hadapan dia lah. Dan kalau ada yang kena dibetulkan, langsung kena betulkan pada masa itu. Jadi saya datang ke rumahnya dan ketika itu saya tengok dia lagi memperbaiki pintu apa ini? Pintu bilik dia. Tempat kunci. Yang aku cakap, aku tanya, macam mana Prof boleh baiki ni, pintu ni rosak? Dia cakap semua benda-benda ni aku semua yang baiki. Dia buta. Dan yang paling aneh, saya kadang tanya dia punya driver. Saya cakap, itu Prof Ibrahim macam pelik bagi saya. Ada benda-benda yang di luar daripada kesanggupan dia, tapi dia boleh buat. Dia cakap, saya pun drivernya ini pun banyak jumpa benda-benda pelik. Yang paling pelik, dia cakaplah drivernya kepada saya, tiba-tiba ada masanya dia cakap, ada duit masuk itu di akaun saya. Tak tahu itu duit dari mana. Mungkin dari pelajar-pelajar dia ke atau macam mana lah. Ada saja katanya rezeki dia. Tapi ini Prof Ibrahim ini yang saya suka, di mana pun dia pergi, tasbih tidak pernah lepas daripada tangannya. Itu perkara yang saya selalu nampaklah ke mana saja. Saya jumpa dia, tengok dia di pejabat selalu pakai tasbih. Dan kebanyakan profesor-profesor tafsir kami di Al-Azhar itu adalah murid dia lah. Dia pun ada tulis, dialah yang dia termasuk ahli tafsir yang mempopularkan istilah maqasid surah, intipati pengajaran di sebalik setiap surah. Jadi kita sudah mengenali 3 jenis maqasid. Satu maqasid syariah yang lebih besar, maqasid syara, satu maqasid Al-Quran, dan satu lagi maqasid surah. Jadi setiap surah ini katanya punya maqasid. Ya, macam tadi yang Ustaz
pihak Istiqlal bagikan contoh bahwa surah Al-Fatihah makasidnya selepas Al-Fatihah banyak makasidnya, tapi selepas dikompres itu makasid ada satu makasid besar, yaitu berkaitan dengan aturan. Dan Profesor Ibrahim ini menulis satu buku tentang makasid intipati perbincangan surah An-Nisa, surah An-Nisa. Jadi dari ijtihad beliau, beliau menyatakan bahwa ini intipati intipati surah An-Nisa banyak, tapi intipati utama selepas dikompreskan itu adalah keadilan. Jadi semua ayat dalam surah An-Nisa itu semua boleh dikaitkan dengan keadilan. Mana-mana ayat semuanya boleh dikaitkan keadilan. Jadi ada bukunya itu sama saya, Ustaz. Jadi mulai ayat pertama An-Nisa sampai ayat terakhir semuanya dia boleh kaitkan dengan dengan keadilan. Dan di akhir bukunya itu dia mengatakan Anda pun boleh buat perkara macam ni. Ambil saja mana-mana surah dan cari intipati pengajarannya, kemudian kaitkan semua ayat dengan intipati pengajaran itu. Semuanya boleh kait mengait antara satu sama lain. Ya. Jadi apa yang diasaskan Istiqlal ini sebenarnya bukanlah perkara baru. Bukanlah perkara baru, perkara yang sudah sedia ada dalam studi atau kajian-kajian ilmu Al-Quran. Ya. Tak nampak. Ya. Ya, inilah kemudian di dalam ilmu tafsir, sebab saya rasa Ustaz pun banyak tahu, bahkan mungkin lebih banyak tahu lagi daripada saya jenis-jenis tafsir. Macam di alam Melayu kita kan banyak tafsir, Ustaz kan. Ada tafsir Nurul Ihsan, ada tafsirnya Hamka, banyaklah tafsir kita. Tapi dalam studi tafsir, ya kajian tafsir itu, ada satu jenis tafsir yang disebut dengan at-tafsir al-maqasidi. Ya, jadi tafsir yang didasarkan kepada intipati surah, intipati ayat. Jadi saya bagi satu contoh di sini seperti tafsirnya Ibnu Ashur, At-Tahrir wa Tanwir, tafsir Wahbah Suhaili ini yang terkenal di alam Melayu kita lah, tafsir Al-Munir, ini yang paling latest lah, dan tafsirnya Syekh Khatib Al-Syarbini. Jadi sebaik sahaja kita mendengar ketiga-tiga tafsir ini, kita langsung cam bahwa ketiga-tiga tafsir ini adalah genre dia adalah genre tafsir al-maqasidi, ya, tafsir yang didasarkan kepada kepahaman terhadap intipati surah dan intipati ayat. Ya. Ya. Saya nak bagi satu contoh, Ustaz. Saya tak nak berpanjang lebar sebenarnya, Ustaz. Sebab saya pun pastikan Ustaz faham, lebih arif. Macam Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini ini, Ustaz. Ini kesan kefahaman kepada intipati perbincangan satu surah terhadap tafsiran basmalah. Ya. Kalau kefahaman kita, Ustaz kan, ya, kalau bismillah itu kan ya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, macam itulah maksudnya kan, dan tafsirnya pun tidak lari. Tetapi kalau kita baca tafsirnya siapa ini, Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini, itu makna basmalah tak sama dengan apa yang ada di Al-Fatihah dan dengan basmalah yang ada pada Al-Baqarah dan surah-surah seterusnya. Apa yang menjadikan Syekh Al-Khatib ini memberikan maksud kepada basmalah dengan
maksud-maksud yang tak sama. Setiap kali berpindah surah, maksud basmalah tak sama dengan basmalah pada surah sebelumnya. Itu sebabnya karena kesan kefahaman beliau terhadap intipati surah. Sebagai contoh Ustaz ya, ini basmalah, ini tafsiran basmalah pada surah Al-Fatihah. Jadi Syekh Al-Khatib selepas dia memahami intipati perbincangan surah Al-Fatihah, selepas itu dia menafsirkan basmalah, ya, dan kesan kefahaman terhadap intipati Al-Fatihah itu memberi kesan kepada tafsiran basmalah. Dia cakap Bismillah, inilah Allah penguasa yang maha agung, raja, maharaja yang hanya kepadanya sahaja kami menyembah, Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman bermaksud Tuhan yang maha pengasih yang nikmat penciptaannya dan penjelasannya tentang jalan hidup yang selamat, merangkumi semua makhluk tanpa mengira tempat dan masa. Ada satu istilah. Kemudian coba kita tengok. Ini tafsiran itu tadi tafsiran basmalah pada pada surah Al-Fatihah. Ini tafsiran basmalah pula dalam surah Yusuf. Ustaz sudah tentu dah hafal surah Yusuf dan dah boleh beragak-agak kan macam mana intipati pengajaran surah Yusuf sebenarnya. Ini berkaitan dengan Nabi Yusuf kan. Jadi banyak berkaitan dengan dengan keadilan Allah, banyak berkaitan dengan perkara-perkara gaib lah. Macam itulah. Jadi ini yang memberi kesan kepada Bismillah. Jadi tafsiran basmalah di sini tak sama dengan tafsiran basmalah pada Al-Fatihah. Mari kita baca. Bismillah bermaksud dengan menyebut nama Allah yang kudrat dan ilmunya. Ini kita sudah langsung boleh paham di sini. Yang kudrat dan ilmunya. Maknanya Nabi Yusuf boleh terselamat ketika dicampakkan oleh saudara-saudaranya di sumur karena kudrat Allah. Nabi Yusuf boleh terselamat daripada fitnah Sulaiha karena ilmu Allah. Nabi Yusuf boleh bertahta menjadi menteri keuangan ketika itu karena kudrat dan ilmu Allah. Jadi macam itulah. Kemudian Ar-Rahman yang mengasihi semua makhluk, inilah. Nabi Yusuf masuklah di situ. Ar-Rahim memberikan peruntukan secara khas kepada hamba-hambanya. Nabi Yusuf meskipun melalui fasa hidup yang sangat getir, yang sangat mencabar, tapi karena dia sudah mendapatkan peruntukan khas kepada Allah sebagai hamba yang selamat, akhirnya dia terlepas daripada cabaran-cabaran hidup yang mencabar itu. Jadi sungguh menarik. Jadi sebenarnya kalau kita kaji intipati surah macam Istaklim, kaji ini macam ulama-ulama tafsir kita boleh melahirkan makna-makna Al-Quran yang indah. Saya pun banyak belajar dari Istaklim ini. Inilah. Jadi sebenarnya apa yang saya nak sampaikan di sini Ustaz, bahawa pembangunan Kojawi oleh Istaklim yang dikaitkan dengan intipati berbincangan surah bukanlah perkara yang baru. Benda ini sudah diterajui oleh ulama-ulama besar kita, oleh ahli-ahli tafsir kita, ya, dan itu boleh kita kesan apabila kita membaca kitab-kitab tafsir. Itu sahaja dahulu Ustaz yang boleh saya kongsi, semoga boleh memberi penerangan sedikit banyaknya Ustaz. Terima kasih. Kembali Ustaz Dr. Widus, boleh tutup sharing kejap. Saya nak berkongsi ini Ustaz Razak ni, saya kongsikan sikit tadabbur, buku tadabbur Ustaz nak promote sikit. Masya-Allah. Ini Ustaz Razak kongsikan pada kami sinopsis buku Tadabbur Made Easy yang Ustaz Razak tulis. Tadabbur Made Easy. Nama dia. Ustaz Dr. Widus wajib beli ni Dr. Widus. Betul. Dia Ustaz Widus dia buat buku juga 27 haiwan dalam Al-Quran. Kena ada diskon lah Ustaz Atau macam ni Ustaz, kita tukar buku Ustaz. Ya betul. Boleh insya-Allah. Ingatlah saya kena beli.
Okey Ustaz. Gini, saya nak bincangkan sikit Ustaz sambil sebelum saya serahkan pada Encik Hafiz. Kan bila sebab tadabbur ni dia adalah satu kaedah yang sebenarnya penuh penghayatan yang akhirnya tu menzahirkan Kod Jawi. Jadi kami sebab tu saya yakin Ustaz, saya pun tak tahu Allah lorongkan untuk kita bertemu dengan Ustaz Razak kan, dengan insan indah macam Dr. Widus kan. Jadi begini Ustaz, berdasarkan tadabbur ini kan, kita anzalnahu ilaik mubarakul liyadabbaru ayati wa liyatadhakkar ulul albab. Ini adalah sebuah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan supaya mereka memperhatikan ataupun tadabbur ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Jadi Ustaz, berdasarkan tadabbur ayat ni Ustaz, boleh Ustaz jelaskan tak Ustaz sikit pada kami kan, macam mana kaedah yang dikatakan tadabbur easy ni berdasarkan firman ni dulu Ustaz. Okey. Saya sebenarnya tak perlu, tak patut dipuji-puji tu sebenarnya. Ustaz Syarif ni nampak macam lampau-lampau puji. Okay. Saya terlalu kerdil sebenarnya bandingkan yang ada. Profesor Widus dengan pengalaman ilmunya. Saya ni tak ada PhD, tak ada master, tak ada apa. Saya hanya orang biasa, guru tahfiz. Jadi itu kena jelas dulu. Tak ada apa kelebihan pada saya. Buku yang saya tulis ni, saya rasa tujuannya pastilah untuk mendekatkan masyarakat dengan Al-Quran. Ya. Masyarakat kita ni disebut Al-Quran ni dia agak takut. Betul. Ada banyak sebab-sebab lah dia takut. Paling popular takut tak tahu bahasa Arab. Tak tahu bahasa Arab. Jadi ramai yang dah dalam mindset dia bahasa Arab tu sesuatu yang susah, maka mereka tak belajar bahasa Arab dan mereka tak belajar Quran. Nah, sama juga isu bila kita tak kenal Jawi, kita sukar untuk bermesra dengan Al-Quran. Sama je sebenarnya. Jadi kita tak kenal, bila kita dapat kata wajib belajar bahasa Arab baru kenal Quran, sedangkan tak ramai yang mahir dalam bahasa Arab, maka akhirnya Quran tu jadi kitaban yang mahjurah, yang ditinggalkan. Satu kitab yang orang rasa susah dan tak mau dekati. Jadi saya lihat ada banyak sebenarnya di Malaysia ni sekarang ni usaha-usaha untuk tadabbur Al-Quran ni lah, dengan berbagai-bagai bentuk dan dia punya jenisnya. Dulu orang panggil apa, ibrah surah begini, maqasid surah ini dan sebagainya. Alhamdulillah ada, sekarang kat TV pun ada. Jadi saya memang dah lama buat kelas tadabbur ni, mengajar siapa-siapa yang berminat nak belajar dengan saya tentang tadabbur Al-Quran, memerhatikan makna-makna kata Al-Quran, dan fokus saya untuk kita memahami apakah yang boleh mesti kita lakukan melalui pahaman dalam ayat-ayat Quran. Itu tadabbur yang saya masukkan. Sebab tu dalam buku saya tu nanti dia ada satu tajuk tadabbur amali daripada surah. Kalau kita baca ayat ni, apa amalan kita? Apa yang patut kita buat? Apa yang patut kita lakukan? Saya buat itu kesimpulan. Okey? Jadi itu je, lebih kurang simpul. Benda tu mudah. Bentuk orang, saya nak meyakinkan bahawa siapa-siapa pun boleh dengan mudah mengambil manfaat daripada Al-Quran. Sebab Allah sendiri yang telah mempermudahkan Al-Quran. Bukan kaedah kita, bukan metodologi kita. Sebab Allah sendiri yang berulang kali menyebut walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dia sendiri dah mudahkan. Cuma dia jadi tak mudah sebab ada banyak halangan. Dan ini memang sudah sunnatullah lah. Untuk mendapat petunjuk dia tu memang banyak halangan lah. Syaitan, nafsu dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Itu je lah tentang tadabbur. Ustaz jangan letak tinggi sangat, saya jatuh tergolek ke bawah Ustaz. Ustaz, tinggi mana Ustaz? Kat depan saya ni, Masya Allah, tabarakallah, lebih arif tentang perkara ni. Buku saya pun ada banyak kekurangan. Kalau ada yang nanti sudi memanfaatkannya, boleh bagi saya pandangan, cadangan untuk menambah baik insya-Allah. Itu je Ustaz, insya-Allah. Ustaz, boleh sikit bertanya Ustaz? Boleh. Ya, Ustaz rasa Ustaz ini merendah diri sangat. Dia memang saya memang orangnya rendah, dia tak tinggi. Ustaz, ada tadi satu istilah yang menarik saya Ustaz. Kalau Ustaz boleh kongsikan contoh, terima kasih. Ustaz tadi cakap tadabbur amali. Saya rasa ini istilah baru saya dengar. Saya fahamlah secara maknalah tadabbur amali. Tapi saya nak contoh macam mana satu ayat itu tadabbur amalinya macam ni. Ayat ini tadabbur amalinya macam ni. Itu yang saya nak contohnya Ustaz. Itu bagi saya satu pendedahan yang luar biasa itu. Ustaz, sila.
Okey, Ustaz. Kita ambil yang mudah, contoh mudahnya lah. Bila kita sebut bismillah dengan nama Allah. Jadi apa yang patut kita buat? Dia bukan saja bahan bacaan. Satu, kita kena letakkan bahawa setiap apa pekerjaan kita mulakan dengan membaca bismillah. Jadi sebab tu Nabi mengajar kita makan baca bismillah, masuk rumah baca bismillah, kan? Dan Nabi suka memulakan perkara-perkara yang baik tu dengan basmalah, dengan bismillah tu. Tentu kan? Dan dia juga mengajar kita supaya buat apa perkara, sebelum buat perkara kita minta pertolongan dengan Allah. Ya. Itu contoh. Jadi kita nak praktikkan, jangan jadikannya sebenarnya satu perkataan bismillah tu hanya satu bacaan. Tapi tidak ada kesan pada kehidupan kita secara praktikal. Itu contoh mudah lah. Allah. Ustaz, kalau saya minta izin ambil istilah itu untuk saya gunakan dalam penulisan tafsir, saya boleh Ustaz? Tafadhal Ustaz, ini bukan milik saya. Semua ilmu daripada Allah. Tafadhal. Betul, saya dapat ilmu satu lagi hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, insya-Allah. Ustaz, tadi Ustaz baca tadi bismillah basmalah tadi kan. Saya ingin sedikit bagaimana Kok Jawi ini dia berkolorasi tadi itu kan, dengan pegangan kita. Jadi Ustaz tadabbur Ustaz yang pertama sekali Ustaz, ni firman Allah yang pertama sekali turun pada Nabi Muhammad SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Inilah juga sebenarnya ayat pertama dan berdasarkan petunjuk awal dan yang akhirnya tu dibaca pada waktu dan masa yang tepat dan kemudian dia berterusan dan ayat-ayat seterusnya dengan rujukan-rujukan seterusnya yang terhasil Kok Jawi. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan Iqra bismi rabbikal ladzi. Adakah benar tadabbur yang kalau begini, contoh macam tadi Ustaz saya amat sangat setuju tadi. Berbuat maksudnya bukan sekadar bercakap kan, bukan sekadar di mulut untuk basmalah, dengan perbuatan, dengan apa yang nak diamalikan Ustaz tadi kan. Jadi itu juga yang terzahir dekat yang kita cuba nak bawa, iaitu konsep tahfiz vocational. Tadi tu apa tadabbur amali kan. Ini tahfiz vocational. Vocational ini bukan bermaksud TVET. Sebenarnya dia adalah pengamalian apa yang dihafal. Jadi saya nampak terlalu dekat apa yang sebenarnya, malah ia lebih dekat dengan kebenaran apa yang kita sedang laksanakan. Malah itu yang kami sentiasa nak tegaskan. Kok Jawi ni ia bukannya kita tiba-tiba nak wujudkan, tak ada. Ia memang hasil penelahan, hasil tadabbur. Dia adalah satu pengamalian yang terhasil. Bila kita Iqra, jadi Iqra baca apa sebenarnya yang Allah nak kita buat. Macam tadilah kan, tak kita nak buat jahat. Jadi dengan niat baik, dengan hati yang bersih, ikhlas, kan, dengan baca, dengan menyebut nama ini Rasulullah dapat ni bukan dalam bentuk tulisan Ustaz Kalau ibrahnya Rasulullah tak dapat tulisan. Jadi apa yang dia baca tu sebenarnya Ustaz? Ya. Yang dipraktikkan. Ya, dipraktikkan Ustaz. Jadi hasil praktik tu itu hasil Kok Jawi. Dan Kok Jawi tu pula dipraktikkan dan akhirnya membentuk banyak perkara. Jadi itu yang sebenarnya perkara yang mutasyabihat ataupun perkara yang tak terlihat. Andai kata tu kalau dah terlalu jauh Kok Jawi ini, kami khawatir kan, hilang dia punya roh tu dia. Yang macam mana hari ni Jawi tu hilang roh dia. Kan? Tulisan Jawi tu hanya tinggal tulisan, hanya tinggal khat. Kan? Nabi dikatakan untuk martabatkan, kami tak nampak apa yang nak martabatkan. Tapi akhirnya bila dikurniakan dengan Kok Jawi, kan, ia boleh dimanfaatkan di bidang perubatan, di bidang-bidang biologi, bidang bahasa. Contoh alif roha barah. Rupanya bila kita nampakkan rupanya kejadian barah tu berlaku bila tiada dasar untuk dengan adanya aturan dan terikat dengan keyakinan yang ada jemaah. Rupanya kat situ konsep barah tu berlaku. Bila sel-sel tu tak dapat dikawal. Dan itu mungkin kita akan bawa ke situ. Kan? Bidang-bidang perubatan dan sebagainya. Dan kami bukan nak hadiahkan Kok Jawi ni pada kita nak hadiahkan Quran pada ummah yang hari ni sedang macam tadi Ustaz cakap takut dengan Quran. Jadi Ustaz, saya nampak kita sehaluan Ustaz. Kita nak bawa, cuma kita mungkin kita pun tak nak bersikap kita yang Allah pilih, tidak, tapi kita kena pilih diri kita untuk berada di jalan ni untuk dakwah Dr. Widus ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini membuka laluan yang lebih luas dan saya harap kita istiqamah
Jadi Ustaz Razak, saya menjemput Hafiz untuk menerangkan perkara yang sebenarnya apa yang sedang berlaku sekarang ni. Kod Jawi ni mula-mula hasilnya kita guna kat Mak Tahfiz kami je. Kecil-kecilan untuk mendidik anak-anak pelajar ni cintakan Jawi kan, dan mula dipraktikkan bila terhasil, dan adanya pihak-pihak yang berkepentingan yang berautoriti macam USIM, hadir Dr. Nurul Shalah, hadir Dr. Widus kan, yang melihat potensi kan, dan hari ini saya serahkan kepada Encik Hafiz lah untuk terangkan sedikit kronologi kan, ataupun program-program yang sedang berlangsung di peringkat Kod Jawi ni. Silakan Encik Hafiz. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Syahril. Assalamualaikum Dr. Widus, Dr. Shalah, Al-Fadhil Ustaz Razak, dan saya saya Nur Hafiz, setiausaha bagi jemaah pengurusan lah di Mak Tahfiz. Jadi saya nak kongsikan sedikit basically apa yang Ustaz dah cakap, cuma dari segi sedikit sejarah lah dan juga perkembangan semasa terkait dengan Kod Jawi. Saya mohon izin untuk kongsikan slide. Jadi seawalnya Kod Jawi ni Ustaz Syahril dah 15 tahun pengkajiannya, dan secara rasminya kita dah pada seawal 17 Ogos 2013 dah ada pelancaran lah. So ni ada klip berita, kalau saya boleh pasang sekejap, klip berita tentang Kod Jawi. Okay. Sekejap saya nak kena boleh nampak Sejak penemuan batu bersurat di Terengganu yang tercatat tarikh 22 Februari 1303, ia jelas menunjukkan tulisan Jawi telah lama bertapak di Nusantara Melayu. Bagaimanapun kini penguasaan tulisan Jawi dalam kalangan generasi muda semakin rapuh. Ia bukan sekadar budaya Melayu yang perlu dipertahankan, tetapi berkait rapat dengan kandungan ilmu Al-Quran. Ikuti laporan khas Rahsia Kod Jawi yang disediakan wartawan Nurzian Ibrahim. Inisiatif sekumpulan belia dari Mahat Tahfiz Lil Mutakin yang terletak di Sungai Tekala Semenya ini berjaya menghasilkan penemuan ilmu Kod Jawi. Ibarat menyelam sambil minum air, Kod Jawi mengetengahkan penguasaan tulisan Jawi dan memahami intipati Al-Quran. Menurut Dr. Nurul Shalah Abdul Latif, Kod Jawi adalah teknologi bahasa yang dirungkaikan daripada huruf-huruf asas Al-Quran bermula dari alif hingga ya. Kita faham Kod Jawi itu sendiri, setiap ayat ataupun setiap huruf dalam huruf Jawi yang 36 tu, dia berlandaskan kepada surah-surah dalam Al-Quran. So untuk kita betul-betul faham apa maksud setiap perkataan itu, dia kena faham maksud surah. So suka tak suka, orang yang nak faham pasal Kod Jawi, dia perlu faham pasal Al-Quran. Jelas Dr. Nurul, penemuan ilmu Kod Jawi bakal membuka ilmu baru bagi kepentingan ummah. Bagi salah seorang kumpulan penyelidik Kod Jawi, Muhammad Alif Muhammad Razuki, pihaknya sedang mendapatkan paten hak cipta Kod Jawi menerusi inisiatif MyIPO di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Beliau sekarang lebih kepada objektif lah. Maksudnya untuk apa kita belajar sesuatu. Jadi ada yang belajar bahasa Korea, macam-macam bahasa tulisan sehingga dia boleh guna dan dia rasa sesuatu yang bermanfaat kepada kehidupan dia. Jadi dengan adanya Kod Jawi ni, kita harap belia dapat tengok, saksikan teknologinya dan seterusnya akan kembali menggunakan tulisan Jawi. Bagi mengantarabangsakan ilmu Kod Jawi, penyelidik yang terlibat seperti Maizan Saad dan Zaila Sabri sedang membina sistem software Kod Jawi yang boleh diakses seperti Google Translate. Baru tahun ini saja kita develop sistem tu, dan kita telah improve lah kaliukan dari segi sistem. Tulisan Rumi Kejawi tu memang kalau tengok dekat Google memang banyak. Cuma sekarang kita nak enhance lagi sistem tu daripada Jawi, macam mana kita nak translate ke Kod Jawi tu sendiri. Dulu masa kecil pernahlah belajar kan, tapi tidak diaplikasikan dalam sehari-harian.
Jadi saya kurang mahir sebenarnya. Tapi sekarang ni masih lagi belajar lah untuk memantapkan tulisan Jawi. Okey, kalau kita tengok kan daripada surah 1 ayat 1 surah Al-Fatihah kan berbunyi Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang dengan perkataan nama tu sehingga kita boleh coding dia lebih terperinci. Nun yang punya pembeda, mim yang punya cahaya lah. Kataan nama tu. Tidak mustahil satu hari apabila lengkap teks dan teori kod Jawi ini, ia bakal menghasilkan lebih ramai sarjana Islam yang lebih gemilang di peringkat Nobel Laureates. Okay, jadi ni 7 tahun yang lalu bermulanya pelancaran. Kalau tengok semua masih muda-muda kan. Ada Dr. Shala. So jadi sama macam contoh yang Ustaz bagi tadi tentang basmalah. Basmalah juga boleh dirungkaikan dengan lebih dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. So dengan nama tu boleh dirungkaikan. Dan intipati asalnya kod Jawi ni adalah daripada Al-Quran. So macam Dr. Salah berkata, nak faham kod Jawi kena faham Al-Quran. Dia tak boleh lari daripada situ. So jadi bermula daripada 2013 kan. So kita mohon untuk dapatkan sijil, kita patentkan, daftarkan hak cipta bagi kod Jawi ini, daftarkan bawah Cik Muhammad bin Abbas pada 2014. Kemudian kita bermulalah sedikit demi sedikit dari segi penyebaran. So kita ada pensyarah daripada Unit 10, Encik Nur Azam, dia menulis tentang tulisan Jawi, kod Jawi ini dalam majalah Tamadun Islam. Setelah diterbitkan pada Januari 2016, terbitan DBP. So kalau ni rasanya dah dikongsikan dengan Ustaz, artikel ni dengan Ustaz Razak, rasanya Ustaz Syaril dah kongsikan tentang tulisan kod Jawi. Kemudian pada Januari 2018, Dr. Nur Shala telah membentangkan di USIM dan akhirnya di seminar ISTEC kalau saya tak silap, so dah masuk dalam jurnal tentang daya saing tulisan Jawi dan potensi kod Jawi dalam menghadapi era globalisasi 2018 Januari. Dan alhamdulillah pada 2019 dan sehingga kini 2020 kita dah ada Memorandum of Understanding, perjanjian persefahaman antara USIM dengan Istaklim, dan antara kajiannya adalah tentang kajian kod Jawi lah. Dari sini kita pun bertemu dengan Dr. Widus, dengan Prof. Norika untuk dari segi kajian tentang kod Jawi. Dan pada 2019 7 hingga 8 Oktober 2019 kami dijemput untuk membentangkan tentang satu kajian batu bersurat Terengganu yang dikaji semula berdasarkan kepada metodologi bacaan tapan, jadual waktu, kod Jawi dan garis masa hijrah. Jadi pemilik ataupun founder Instaklim, Cik Muhammad bin Abbas, beliau membentangkanlah hasil kajian batu bersurat di seminar kearifan tempatan manuskrip Terengganu Museum Anjuran Lembaga Museum Negeri Terengganu lah pada 2019. So, ini antara aplikasi ataupun contoh-contoh. So daripada kod Jawi, daripada bacaan ketapan, so boleh merungkai kembali maksud yang tersurat dan tersirat dalam batu bersurat Terengganu tersebut. Even yang dah hilang pun boleh kita caknakan, boleh dapat dikajilah apa maksud-maksud atau perkataan-perkataan yang hilang dan daripada batu bersurat tersebut. Dan antara hasil macam daripada kod Jawi ni, Ustaz Syarif pun dah kongsi, dah mulai pada 2013 kita di pihak Instaklim, di pihak Mak Tafiz, kita dah mula menggunakan sendiri kod Jawi ni dan ada hasil-hasil yang tercipta. Antara hasilnya kita berjaya menemukan kepada asas bagi sistem kewangan Islam. Sistem kewangan Islam melalui sistem tabungan iaitu Stiqdat. So, jadi asas sistem kewangan Islam ni kita dah patentkan, kita dah daftarkan hak ciptanya melalui Perbadanan Harta Intelek Malaysia pada
Julai 2016. So ini adalah pengkajian daripada Al-Quran, kajian Al-Quran menggunakan bacaan ketapan, menggunakan kod Jawi. Kita telah ada asas lah kepada sistem kewangan Islam melalui tabungan. So ini boleh dikembangkan lagi. Dan Stiqdat ini kita telah melalui beberapa fasa, maksudnya sebelum boleh dilancarkan, sebelum boleh diguna pakai, telah ada melalui beberapa fasa pembentangan, kelulusan. Seawalnya kita telah bentangkan kepada JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Jadi kita telah bentangkan, saya tak ada kat situ, kalau ada Encik Alif mungkin dia boleh kongsikan, tapi Encik Alif tak ada kat sini. So kita telah bentangkan kepada barisan mufti-mufti yang ada pada masa itu. So mereka telah menilai sendiri skim ini, skim tabungan ini, dan ada beberapa amendment lah yang perlu dibuat. Seawalnya koperasi ini di bawah, skim ini di bawah koperasi, maka seawalnya terhad untuk ahli koperasi sahaja, tapi JAKIM mohon untuk dibuka skim ini kepada pihak semua masyarakat, dan kita pun terpaksa pergi ke koperasi pula untuk ini ceritalah koperasi untuk membenarkan dan sebagainya, dan kita alhamdulillah dah dapat sedia pematuhan syariah bagi skim Stiqdat. Dan terkini terbaru dan hasil daripada MOU dengan USIM, dan juga kita telah melaksanakan atau merencanakan satu dipanggil teori wacana teori kod Jawi, kerjasama di antara pihak Instaklim, USIM dan Dewan Bahasa dan Pustaka lah, pada 19 Rabiul Awal yang lalu, 5 November yang lalu. Wacana ni menghimpunkan hampir 30 pakar-pakar bahasa daripada pelbagai universiti dan ITC, dan juga wakil-wakil daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. So daripada situ kita telah ada perbincangan lanjutan bersama dengan Prof Emeritus Hashim Musa, bersama dengan Profesor Madya Dr. Indrawati daripada UKM, Dr. Sofia, dan daripada sini mula daripada KUIS juga, so kita mula merancang untuk mengadakan MOU bersama IPT lah, antara yang telah bersetuju MOA dengan USM, dan insyaAllah MOU dengan pihak KUIS, dan rentetan daripada situ. Kita juga telah ada kerjasama bersama dengan Perpustakaan Negara, so Dr. Shala dengan Cik Azam, beliau ni yang menulis artikel tentang kod Jawi lah di Dewan Tamadun Islam, so Dr. Shala. So kita telah ada satu ni ceramah kod Jawi kepada masyarakat umum. Kalau tadi sebelum tu kepada intelek, kepada intelek ni kepada masyarakat umum, kita nak melihat penilaian daripada masyarakat umum lah. Dan alhamdulillah maklum balas yang diterima amat baik. Mereka sangat teruja, dan sesuatu yang baru, rupanya Jawi ni bukan hanya sekadar pada tulisan sahaja, tapi ada sesuatu yang lebih daripada itu, dan kita nak bawa masyarakat untuk kembali dekat dengan Al-Quran lah, insyaAllah pada hari nanti. Dan rentetan daripada itu, kita juga telah adakan pembentangan khusus kepada pengerusi yang berbaju pink ni, pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka, Profesor Dr. Awang Sarian, dan di sebelahnya adalah Tan Sri Abdul Latif. Dia adalah penasihat bagi jawatan kuasa kod Jawi Instaklim, Tan Sri Abdul Latif. So ada bersama saya ni Encik Alif, Dr. Shala, dan ketua bahagian Dewan Bahasa lah, Ustaz Fazli, dengan saya tak ingat nama sebelah tu. Jadi itu pembentangan pada 25 Rabiul Akhir, dan insyaAllah daripada sini ada beberapa tindakan dan ada beberapa cadangan kerjasama yang kita boleh buat bersama dengan Dewan Bahasa lah. Jadi, okey. Ini kajian antara kajian-kajian semasa lah terkait dengan kod Jawi. Okey, saya rasa itu dulu setakat ini terkait dengan perkembangan semasa daripada tentang kod Jawi. Saya serahkan kembali pada Ustaz Syahril. Okey, terima kasih Encik Hafiz. Kita dah sampai ke penghujung acara sebenarnya.
Kan cuma yang terbaru kan kita ada dapat menerima beberapa respon sehingga adalah mencadangkan untuk diwujudkan satu pelancaran Kod Jawi kebangsaan kan. Jadi itu yang kami mencari Ustaz Razak kan. Maksudnya kita nak supaya perkara ni ia bukannya sekadar kalau sebut Jawi ia berciri kemelayuan kan. Pada dasarnya dia bukannya tentang Jawi itu sendiri kan. Macam saya sebut tadi tu, dia sebenarnya amat terlalu ataupun ia adalah refleksi Al-Quran sendiri. Kita kena berpegang pada itu. Dia bukan Jawi kalau bukan Quran. Itulah. Kalau apa kita nak buat ni, dia kalau bukan Quran saya pun tak nak buat. Jadi cuma macam saya kata, cabarannya tu disebabkan oleh Kod Jawi ini, ia masih satu perkara yang viral baru kan, benda yang bersifat baru bagi kebanyakan manusia dekat Malaysia ataupun di dunia ni, dan malah bila kita sebut tu ia ada satu penemuan. Jadi oleh itu ia perlukan satu asas ataupun dokongan yang daripada pelbagai falsafah lah kan. Jadi sebab sekerana itu kami mengadakan wacana bengkel walaupun dalam bentuk online kan, dengan norma baru sekarang ni kan. Tapi tak ada siapa boleh lagi sebab online Ustaz kan, line je tak ada. Jadi saya minta maaf kalau ada kekurangan, cuma dari segi kalau ada penambahbaikan, sebab kita akan mengadakan sesi-sesi yang sebegini sebab ia perlukan satu respon ataupun satu feedback daripada setiap kehadiran kan, untuk kita menilai balik, tambah nilai kan. Perkara yang sebenarnya kita buat ni terlalu besar, sebab kalau yang bukan Islam menerima Kod Jawi ni, andai kata menerima dan menggunakan pakai dalam bidang apa saja, bidang sains, teknologi dan sebagainya, menerima kan, sebenarnya dia menerima Al-Quran kan. Walaupun kita takkan bila dalam ruang-ruang tersebut kita tak akan bercerita Al-Quran tu secara zahir kan, tapi kita yang di bahagian asas ni kita kena faham lah. Bila mereka mula menerima Al-Quran, so kita kena bersiap siaga atas tanggungjawab kan, untuk Quran yang bagaimana sepatutnya mereka faham, dan mudah-mudahan hidayah untuk seluruh umat kan. Jadi itu hajat kami. Jadi saya buka untuk maklum balas lah kan. Ustaz Razak, boleh Ustaz Razak bagi sikit maklum balas sikit kan. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kali jazakumullah khairan, terima kasih banyak atas penjelasan yang mengenai perkara yang baru saya tahu hari ini. Ya, saya jauh-jauh ketinggalan ya. Banyak dah usaha tadi dilakukan. Semoga Allah memberi kita pada orang yang khususnya yang berusaha untuk membuat program ini. Saya sebut program lah ya, mungkin tak sesuai, tapi program ini sebagai satu amal soleh, manfaat dan berpanjangan insya-Allah. Saya nampak sangat tertinggal terlalu jauh. Saya nak catch up balik ni, saya perlukan banyak lagi maklumat ya. Walaupun sekarang ni secara umumnya saya nampak kaitan dia. Saya nampak mungkin ada sesuatu yang boleh saya sumbang. Mungkin kecil atau besar, tapi sebagai yang berkaitan dengan Quran saya amat sukalah. Bersama dia berkaitan Quran, insya-Allah saya amat cenderung dan berminat. Cuma nanti Ustaz Syahri kena lebih datang belanja saya makan dulu, kita makan dulu. Janji dah 4 tahun tak sempat. Belum lagi belanja saya. Jadi insya-Allah saya ucapkan jazakumullah sebab nampak benda ni, insya-Allah moga diberi manfaat, dan saya akan cuba memberi apa yang boleh lah. Jadi saya yang kedua ni insya-Allah. Itulah insya-Allah tak sadar. Baik. Terima kasih Razak. Nanti saya jumpa Ustaz Razak ya. Okey, saya jemput Dr. Shalah untuk berikan sedikit ulasan kan. Silakan Dr. Tambah pada pemerhatian kita apa yang berlaku di Instaklim sendiri. Kalau kita lihat pendidikan yang berlaku di Instaklim, sebenarnya yang tadi kita cakap pasal basmalah tu kan, Ustaz maklumkan tentang basmalah, mahunya Allah tu ataupun dengan nama Allah tu, pelajar-pelajar saya yang saya perhatikan kan dah mula menggunakan mahunya Allah tu.
dalam nak mempraktikkan urusan vocational mereka, amali-amali di lapangan. Sebagai contoh lah, pelajar-pelajar bila dia faham mahunya Allah tu, jadi kerja-kerja yang dibuat tu dia tahu perlu ikut aturan, perlu adanya disiplin, perlu jaga masa kan, tak boleh gaduh kan. So jadi daripada konsep basmalah tu sendiri, saya nampak dia dapat membina akhlak pelajar bila dia faham. So kat situ sebenarnya yang cuba diterapkan oleh Ustaz Lim, sama yang tadi tadabbur amali tadi kan. Tadabbur amali tu yang memang maksudnya rapat terus dengan apa yang dilaksanakan Ustaz Lim, insya-Allah Ustaz kan. So jadi sama juga dengan Kod Jawi ni, dia terhasil daripada penelitian Al-Quran by the day, setiap hari, mengikut tarikh hijrah, mengikut tarikh hijrah, dan akhirnya melahirkan kesimpulan-kesimpulan daripada Al-Quran tu. So bukan hanya pembacaan semata-mata, tapi mentelaah berdasarkan setiap hari untuk melihat kesimpulan dan intipati sebenar yang berada dalam Al-Quran. So, kat situ juga konsep basmalah tu berjalan. Jadi konsep basmalah ni sangat-sangat besar kalau kita letak dalam konteks yang kita sedang uruskan sekarang dalam pengurusan teori Kod Jawi ni sendiri. Macam mana basmalahnya kita nak bawa mesej yang sebenar daripada Al-Quran tu supaya memberi manfaat kepada ummah. So bagaimana kita perlu bekerjasama, dan itu yang kita buat sekarang. Kita menjemput pakar-pakar ataupun bahagian-bahagian yang dalam Al-Quran untuk turut serta supaya kita dapat menyebarluaskan lagi. Ustaz biasa dalam menulis, mungkin nanti satu hari kita boleh tulis sama kan. So jadi perkara-perkara ni nak menyampaikan maklumat ni kepada masyarakat daripada kita tengok feedback semasa wacana perpustakaan negara hari tu, banyak public ataupun masyarakat luar yang nak tahu lanjut. Kita baru buat pendahuluan je ataupun pengenalan sahaja. Jadi dia orang minta adakan siri-siri ke depan untuk lebih memahami, sebab mula nampak kepentingan Jawi tu dalam kehidupan, bukan lagi hanya khot kan, bukan lagi hanya nak letak dekat papan tanda, bukan. Dia adalah amalan, pelaksanaan kan, untuk kita praktikkan dalam kehidupan, insya-Allah kan. So itu dulu sikit daripada saya, tambah untuk kita fahamlah, untuk kita mungkin boleh bersama-sama selepas ni untuk kerjasama, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Tambah seorang lagi, Ustaz Razak. Dr. Widus, silakan Ustaz. Setakat ini tak ada yang saya nak tambahkan, hanya saja berpuas hatilah selepas boleh terlibat sama dalam perbincangan ini dan mendengarkan perkongsian juga daripada pihak Ustaz Abdul Razak. Terima kasih Ustaz. Baik. Terima kasih kembali Dr. Widus. Jangan lupa belanja saya Dr. Widus. Dah mai kursi. Lama dah tuntut tu. Betul doktor. Aku risau dia pula terpau. Mai kursi kita belanja. Aduh. Ustaz Razak daripada itu nak makan ikan bakar sampai dah kita tahu. 4 tahun Ustaz. Nanti. InsyaAllah. Okey, mungkin yang lain Cik Hafiz ada ulasan apa-apa? Alhamdulillah tak ada daripada saya. Yeah. Daripada Encik Hairi. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Cik Syafez. Diam tu tanda tak ada lagi. Okay, boleh kita bergambar sekejap Cik Hairi, bagi kita posing macam mana? Alright, saya snapshot je lah, so boleh tengok kamera kejap kan. Okay, kiraan 3, 1, 2, 3. Alright, sekejap satu lagi 1, 2, 3. Okay, terima kasih. Okay. Nanti saya akan forward pada Ustaz. Baik, kembali.
Okey, jadi saya rasa mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini kembali pada asas untuk kita sembah Allah sahaja, kan? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tak ada apa pun yang kita laksanakan, baik kita sedang bergurau pun tadi, dan tetap mudah-mudahan dikira sebagai ibadah. Dan jadi saya bagi pihak penganjur program memohon ampun dan maaf kalau ada kekurangan, dan kalau nak minum buat air sendiri, ya. Jadi itu di lain waktu, insyaAllah. Cuma saya yakinkan pada tuan-tuan, kita akan ada kesinambungan perbincangan ini, ya. Dan Ustaz Razak pun saya mungkin nak kena personal dengan Ustaz Razak lah. Dia kata dia tertinggal jauh kan. Sebenarnya tak jauh Ustaz, tak jauh sangat. Sikit je. Sebenarnya Ustaz terletak pada tempatnya, iaitu perbincangan mengenai Al-Quran tadi tu. Lepas tu saya suka sangat dengan Ustaz Razak, dia cintakan Quran tu. Jadi sama juga kita nak supaya umat Islam cintakan Quran, dan mudah-mudahan asbab kod jawi ini, manusia mencintai Quran itu. Dia merentasi sama ada mereka yang baca Quran ataupun yang menjauhkan Quran sebelum ini. Jadi untuk itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih, dan sama-sama kita ikhtitam syura ataupun perbincangan ini dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanallah. La ilaha illallah wa astaghfirullah wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Razak. Kita jumpa lagi. Cik Widus, Dr. Syahla, Cik Hafiz, Cik Airin, Cik Syafez. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana nak keluar? Okey. Okey. Senyum Ustaz. Kita dalam bilik waiting room. Berasap jari je. Apa dia? Berasap jari saya naik. Bukan bercantik minit lah, bercantik minit. Nanti share dengan saya juga, Faiz. Oh, nanti saya share semua. Dia live tadi. Ya, tak apa, nanti copy paste lah bagi saya. Alright. Cuma tadi apa yang Dr. Syahla dia ada explain tak tadi Cik Eri? Satu-satu yang berkenaan Al-Quran tu. Tak ada. Dia maksud dia jelaskan alif, terus aturan tak ada jelaskan Fatihah secara detail lagi tak kan? Dia noted kan dia tadi kan. Saya yang bagi tahu. Secara umum. Secara umum. Itu bila tak saya nampak benda tu tak sampai, kan saya sampaikan orang ingat alif, ingat Al-Fatihah. Okey. Perasan tak tadi saya beritahu tu tadi? Lepas daripada syarat tu saya cuba nak nampakkan, yalah, alif tu dia belum lagi aturan. Alif tu adalah Al-Fatihah. Itu saya terangkan tadi lah. Mudah-mudahan faham lah Dr. Razak. Tapi dia insyaAllah dia very open kan. Sebenarnya cabaran dia tu untuk ambil Razak ni, dia satu dia pakar tadabbur. Itu latar belakang dia tadi itulah. Mekah, kita ajar ke Mekah. Al-Maki. Jadi mudah-mudahan orang yang tepat lah kan. Allah lorongkan kepada kita. Yang tadi siapa lagi? Widus apalah tu, kita tangani nantilah. Dia biasa bahagian dia, bahagian tafsir tu, tafsir kan. Tapi yang kita nak kedepankan dalam sesi ni sebenarnya adalah Al-Quran, dan Al-Quran tu bacaan ke-8. Kalau perasan ni tilawah sebenarnya. Memang pun. Ini tentang tilawah ni. Dan Dr. Widow pun dia nampak macam Dr. Widow. Jadi kita dah terangkan, tapi dia masih lagi lah. Dia ahli kitab yang pakar dalam tu kan. Itu yang beza kan. Ustaz Razak ni dia very humble lah. Dan cuma tetap juga tilawah dia berbeza sikit lah. So, artinya tak susah kot kalau kita boleh terangkan hudan bain Al-Quran. Tak tahulah, saya nak kena personal nanti dengan Razak kan. Kalau dengan ahli kitab pun boleh, maksudnya lain-lain pun tak ada masalah. Kita petunjuk dulu kan, kita bersusun strategi tadi tu.
jelaskan taklim ni ada kaedah bacaan tu. Dan ini pun kan terkait jugalah bila kita dah bagi tahu, kita kena buat lah. Maksudnya pelajar-pelajar ni pun perlu dilorongkan ke arah tu. Kena ingatkan, jadi Airi pun kena sama yang guru, kena ada ruang lewat tu je, tanya je. Kan, siapa yang ada handphone tu kau tanya je, apa bacaan hari ni. Kadang personal je. Jadi bukan tak semua tanya dalam grup, kadang personal je. Okey, cuma bila kita syuruh macam ni, okey kita beritahulah. Tadi ada tanya siapa Ikhwan, tadi ada tanya siapa, tanya Aziz. Aziz ada kat sini sampai bulan 2. Bulan 2? Bulan 3. Tak tahulah, dia kata bulan ni habis kan. Tengoklah macam mana. Aziz Korea. Dia nak ke Korea? Dia panggil Aziz Korea kan, mungkin macam Korea. Tak ambil tak 100 WhatsApp tu. Sudah tu. Alamak, tak start record. Sorry.